Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya akan menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Orang Kaya yang Kedekut. Pada zaman dahulu, tinggal seorang peniaga yang kaya raya di sebuah pulau yang besar. Nama orang kaya itu Kelana. Hartanya amat banyak. Dia mempunyai sebuah kapal yang besar. Kelana seorang kedekut. Dia tidak suka menolong miskin. Dia amat sayang hartanya. Jika sesiapa yang meminta pertolongan daripadanya, pasti orang itu akan dihalangnya. Pada suatu hari, sekumpulan perompak datang ke pulau itu. Penduduk pulau berasa sangat takut. Sekumpulan perompak itu sangat ganas. Sesiapa yang melawan akan dibunuhnya. Habis orang takut, dirampas perompak, kata Kelana kepada istrinya. Aku mesti selamatkan harta-hartaku, jadi dirompak, kata Kelana lagi. Marilah kita bawa harta kita ke negeri lain. Harta kita akan selamat di sana, kata isteri Kelana setelah lama berfikir. Kelana termenung memikirkan cadangan istrinya. Akhirnya Kelana bersetuju dengan cadangan istrinya. Kelana menyuruh orang mengangkut hartanya ke atas kapal. Kelana dan keluarganya pun berlayar ke negeri lain. Mereka berlayar dengan sebuah kapal yang besar. Semua petualang Kelana dibawanya bersama. Kapal itu syarat dengan muatan. Mereka terus berlayar hingga ke tengah lautan menuju ke sebuah pulau. Tiba-tiba Ibu Taufan berlaku di tengah lautan. Kapal itu dipukul ribut taufan. Kapal itu beroleng-oleng akibat dilambung ombak yang ganas. Ribut taufan semakin kuat dan ombak semakin tinggi. Muatan kita terlalu berat. Kapal ini akan karam. Kita tidak selamat lagi, kata nahoda. Kelana dan istrinya berasa sangat bimbang. Apakah yang perlu kita lakukan? Kata Kelana kepada nahoda. Dia sangat sayang hartanya. Jika hartanya dibuang, habislah hartanya. Jika tidak, kapal ini akan karam. Wan, kita perlu buang semua petualang ini. Itu saja yang terbaik. Kalau tidak, kapal ini akan karam, kata nahoda. Apa? Kata Kelana dengan terkejut. Aku tidak akan buang semua petualang ini. Aku berlayar sebab aku mahukan selamatkan harta-hartaku dari dirompak, kata Kelana dengan marah. Buanglah semua harta itu. Harta boleh dicari, tetapi nyawa tidak boleh diganti, kata istrinya. Akhirnya, Kelana berasa insaf. Nyawa lebih penting daripada harta. Dia pun membuang semua peti wangnya ke laut. Kini kapal itu berlayar dengan selamat. Kelana kehilangan semua hartanya. Inilah jika kita tamak dan tidak suka menolong orang lain. Akhirnya kita sendiri yang rugi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, barisan para hakim yang arif lagi bijaksana, guru-guru serta rakan-rakan sekalian. Malam hari berteman pelita, sinar cahaya menyuluh kalbu. Dengarkan ini sebuah cerita, kisah kasih seorang ibu. Suatu masa dahulu, di dalam sebuah kampung tinggal sepasang suami isteri. Kehidupan mereka amat bahagia, walaupun tidak mempunyai harta dan wang yang banyak. Mereka mempunyai seorang anak lelaki yang diberi nama Amirul. Amirul dijaga bagai menatang minyak yang penuh. Apa sahaja keinginannya,
akan cuba dipenuhi. Pada suatu hari, ketika pulang dari pasar, telah berlaku kemalangan yang merabut nyawa suaminya. Bagai jatuh ditimpa tangga, sudah hilang tempat bergantung. Si isteri pula hilang sebelah mata. Berat mata memandang, berat lagi bahunya memikul. Hanya dengan satu mata, si ibu menguatkan semangat mencari rezeki untuk membesarkan anaknya. Ibunya membanting tulang setiap hari tanpa mengira penat lelah. Segala yang dilakukan hanyalah untuk kesenangan anaknya tanpa mempedulikan sakit demamnya. Masa semakin berlalu, Amirul semakin besar dan telah bersekolah. Pada suatu hari, ibu Amirul pergi ke sekolah tempat Amirul belajar. Namun, Amirul tidak mempedulikan kehadiran ibunya. Malah, dia terus melarikan diri dari berjumpa dengan ibunya. Ibunya hanya ada satu mata. Takutnya. Ejek rakan-rakan Amirul. Amirul berasa sangat malu dengan ejekan itu. Pulang sahaja dari sekolah, Amirul terus mencari ibunya. Ibu! Ibu! Ibunya yang sedang memasak terpinga-pinga mendengar jeritan anaknya. Ibu, mengapa ibu ke sekolah? Mengapa ibu memalukan saya? Marah Amirul. Ibunya hanya mendiamkan diri sambil mengesak air mata yang berlinangan. Anak emas yang dikandung, dijaga dengan penuh kasih sayang, tergamak berkata begitu. Luluh hatinya. Semenjak dari kejadian itu, Amirul berazam ingin belajar bersungguh-sungguh dan ingin segera meninggalkan rumah itu. Ya kawan-kawan, berkat keazaman dan ketekunan yang kuat, Amirul telah terpilih sebagai pelajar terbaik di sekolahnya. Amirul berjaya melanjutkan pelajaran ke universiti. Setelah bertahun lama, Amirul telah bergelar sebagai usahawan yang berjaya dan telah mendirikan rumah tangga. Amirul terlalu gembira dengan hidupnya dan telah melupakan ibunya. Suatu hari, Amirul mendapat kabar berita yang ibunya sudah meninggal dunia. Dia langsung tidak terkesan dengan berita tersebut, malah membiarkan ianya berlalu begitu sahaja. Namun, tidak diduga, rupa-rupanya ibu Amirul telah meninggalkan sepucuk surat yang merupakan luahan hatinya. Surat tersebut akhirnya sampai juga ke tangan Amirul. Sambil teresak-esak membaca, Amirul baru tersedar bahawa ibunya amat menyayangi dan merinduinya setiap masa. Benarlah kata pepatah, kasih ayah sepanjang masa, kasih ibu membawa ke syurga. Betapa mulia hati ibunya sehingga sanggup mengorbankan mata sendiri untuk anaknya akibat kemalangan semasa kecil. Tidak disangkanya langsung, rupa-rupanya mata yang dimilikinya adalah kepunyaan ibunya sendiri. Seperti petir menyambar seluruh urat tubuh, Amirul menangis semahu-mahunya. Penyesalannya hadir umpama gunung menghempak badan. Sesat dan sedih menyelubungi dirinya. Ampunkan Amirul, Ibu. Ampunkan Amirul, Ibu. Basah bajunya dengan mutiara kaca yang tidak bermakna lagi. Samudera tengah lautan, terbentang luas tenang airnya.
Sesar dahulu pendapatan, sesar kemudian tiada gunanya. Ingat ya kawan-kawan, ibu adalah orang yang paling berharga kerana telah melahir dan membesarkan kita. Ingatlah, syurga di telapak kaki ibu. Berbaktilah kepada kedua ibu dan bapa selagi mereka masih bernyawa. Jasa dan pengorbanan mereka tiada tolak bandingnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya akan menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Sahabat yang Setia. Di dalam sebuah desa, terdapat dua orang gila yang sangat akrab, iaitu si Samba dan si Katik. Saban hari mereka melakukan kerja bersama-sama. Pada suatu hari, mereka ke hutan mencari kayu api. Tanpa mereka sedari, hari mulai senja. Tiba-tiba muncul seekor raksasa sakti di hadapan mereka. Raksasa melangkah dengan geseran dan suara yang amat mengerikan. Mereka sangat takut dan merayu agar raksasa sakti tidak mengapa-apakan mereka. Raksasa sakti bersetuju dan melepaskan mereka. Dengan syarat mereka menyatakan amalan kasih sayang yang pernah dilakukan sesama mereka. Oleh kerana terlalu sayang akan si Katik, si Samba memberanikan dirinya menceritakan bahawa dia menyayangi si Katik seperti adik kandungnya sendiri selepas kematian ibu bapa si Katik. Ia sanggup berkongsi lilin, layan dan bermain bersama-samanya tanpa mementingkan diri sendiri. Si Katik pula menyatakan bahawa dia dapat hidup aman dan bahagia kerana dapat menumpang kasih sayang si Samba sekeluarga. Ia juga berasa gembira kerana si Samba ikhlas menyayanginya. Apabila mendengar cerita tersebut, raksasa sakti terasa terharu dan melepaskan mereka. Si Samba dan si Katik sangat gembira dan segera berlalu dari situ. Kawan-kawan, pengajaran dari cerita ini ialah kita perlulah bertoleransi dan berkasih sayang antara satu sama lain supaya dapat hidup dalam suasana yang harmoni. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya ingin menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Sahabat yang Setia. Di dalam sebuah desa, terdapat dua orang gila yang sangat akrab, iaitu si Katik dan si Samba. Saban hari, mereka melakukan kerja bersama-sama. Pada suatu hari, mereka pergi ke hutan untuk mencari kayu api. Tanpa mereka sedari, hari mulai senja. Tiba-tiba, muncul seekor raksasa sakti di hadapan mereka. Ha. Raksasa sakti melangkah dengan geseran dan suara yang amat mengerikan. Mereka sangat takut dan merayu agar raksasa sakti tidak mengapa-apakan mereka. Raksasa sakti bersetuju dia akan melepaskan mereka dengan syarat mereka menyatakan amalan kasih sayang yang telah mereka lakukan sesama mereka. Oleh sebab terlalu sayang akan si Katik, si Samba dengan beraninya menceritakan bahawa dia menyayangi si Katik seperti adik kandungnya sendiri selepas kematian ibu bapa si Katik. Si Katik juga menyatakan bahawa dia dapat hidup aman dan bahagia kerana dapat menumpang kasih sayang si Samba sekeluarga. Dia juga menyatakan bahawa dia berasa amat gembira kerana si Samba ikhlas menyayanginya. Selepas mendengar cerita tersebut, raksasa sakti berasa terharu dan melepaskan mereka. Si Samba dan si Katik amat gembira
bahagia dan belajar dari situ. Pengajaran dari cerita ini ialah kita harus bertoleransi dan berkasih sayang antara satu sama lain supaya dapat hidup harmoni. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini saya akan menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Sahabat yang Setia. Di dalam sebuah desa terdapat dua orang jiran yang sangat akrab, iaitu si Samba dan si Katik. Saban hari mereka melakukan kerja bersama-sama. Pada suatu hari mereka pergi ke hutan untuk mencari kayu api. Tanpa mereka sedari, hari mulai senja. Tiba-tiba muncul seekor raksasa sakti di hadapan mereka. Ha 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 ha. Raksasa melangkah dengan geseran dan suara yang amat mengerikan. Mereka berasa takut dan merayu agar raksasa sakti tidak mengapa-apakan mereka. Raksasa sakti bersetuju dan akan melepaskan mereka dengan syarat mereka menyatakan amalan kasih sayang yang pernah dilakukan sesama mereka. Oleh kerana amat sayangkan si Katik, si Samba dengan beraninya untuk menceritakan bahawa dia menyayangi si Katik seperti adik kandungnya sendiri. Selepas kematian ibu bapa si Katik, dia juga sanggup berkongsi bilik, pakaian dan bermain bersama-sama tanpa mementingkan diri sendiri. Si Katik pula menyatakan bahawa hidup dia aman dan bahagia kerana dapat menumpang kasih sayang si Samba sekeluarga. Dia juga berasa gembira kerana si Samba ikhlas menyayanginya. Apabila mendengar cerita tersebut, raksasa sakti berasa terharu dan melepaskan mereka. Si Samba dan si Katik berasa sangat gembira dan segera berlalu dari situ. Kawan-kawan, pengajaran daripada cerita ini ialah kita perlulah sentiasa bertoleransi dan berkasih sayang antara satu sama lain supaya dapat hidup dalam suasana yang harmoni. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Sahabat yang Setia. Di dalam sebuah desa terdapat dua orang jiran yang sangat akrab, iaitu si Samba dan si Katik. Saban hari mereka melakukan kerja bersama-sama. Pada suatu hari, mereka pergi ke hutan untuk mencari kayu api. Tanpa mereka sedari, hari mulai senja. Tiba-tiba muncul seekor raksasa sakti di hadapan mereka. Raksasa sakti melangkah dengan geseran dan suara yang amat mengerikan. Mereka sangat takut dan merayu agar raksasa sakti tidak mengapa-apakan mereka. Raksasa sakti bersetuju dan akan melepaskan mereka dengan syarat mereka menyatakan amalan baik yang pernah dilakukan sesama mereka. Oleh kerana terlalu sayang akan si Katik, si Samba dengan beraninya menyatakan bahawa dia menyayangi si Katik seperti adik kandungnya sendiri selepas kematian ibu bapa si Katik. Dia sanggup berkongsi bilik, pakaian dan bermain bersama-sama dengannya tanpa mementingkan diri sendiri. Si Katik pula menyatakan bahawa dia dapat hidup aman dan bahagia kerana dapat menumpang kasih sayang si Samba sekeluarga. Dia juga berasa gembira kerana si Samba ikhlas menyayanginya. Selepas mendengar cerita tersebut, raksasa sakti berasa terharu dan melepaskan mereka. Si Samba dan si Katik gembira dan segera berlalu dari situ. Kawan-kawan, pengajaran daripada cerita ini ialah kita perlulah sentiasa bertoleransi dan berkasih sayang antara satu sama lain
supaya kita dapat hidup dalam suasana yang harmoni. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada pagi ini saya akan menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Orang Kaya yang Kedekut. Pada zaman dahulu, tinggal seorang penjaga yang kaya raya tinggal di sebuah pulau yang besar. Nama orang kaya itu kerana hartanya amat banyak. Dia mempunyai sebuah kapal yang besar. Kerana seorang yang kedekut, dia tidak suka menolong orang miskin. Dia amat sayang akan hartanya. Jika ada sesiapa yang meminta pertolongan daripadanya, pasti orang itu akan dihalaunya. Pada suatu hari, ada sekumpulan perompak datang ke pulau tersebut. Penduduk pulau merasa sangat takut. Kumpulan perompak itu sangat ganas. Sesiapa yang berani melawan pasti akan dibunuhnya. Habislah harta-hartaku dirampas perompak, kata Kelana kepada istrinya. Aku mesti selamatkan harta-hartaku, kata Kelana lagi. Marilah kita membawa harta-harta kita ke negeri lain. Pasti harta-harta kita selamat di sana, kata istrinya setelah lama berfikir. Kelana termenung memikirkan cadangan istrinya. Akhirnya Kelana setuju dengan cadangan istrinya. Yang menyuruh orang mengangkut semua peti wangnya ke atas kapal. Kelana dan keluarganya pun berlayar ke negeri lain. Mereka berlayar dengan sebuah kapal yang besar. Kapal itu syarat dengan muatan. Mereka terus berlayar hingga ke tengah lautan menuju ke sebuah pulau. Tiba-tiba berlaku ribut taufan di tengah lautan. Kapal itu dipukul ribut taufan. Kapal itu beroleng-oleng akibat dilambung ombak. Ribut semakin kuat, ombak semakin tinggi. Muatan kita terlalu berat. Kapal ini akan karam. Kita tidak selamat lagi, kata nakoda. Kelana dan istrinya merasa bimbang. Apakah yang kita boleh lakukan? Tanya Kelana kepada nakoda. Dia amat sayang akan hartanya. Jika hartanya dibuang, habislah semua hartanya. Jika tidak, kapal itu akan karam. Wan, kita perlu buang semua peti wang ini ke dalam laut. Itu saja cara yang terbaik. Apa? Kata Kelana dengan terkejut. Berapa lama aku kumpul harta ini? Aku tidak akan membuang semua peti wang ke dalam laut. Aku berlayar sebab ingin selamatkan harta-hartaku daripada dirampas perompak. Wah, kata Kelana dengan marah. Buanglah semua peti wang itu. Harta boleh dicari, tetapi nyawa tidak boleh diganti, kata istrinya. Akhirnya setelah lama berfikir, Kelana merasa insaf. Nyawa lebih penting daripada harta. Ia pun membuang semua peti wangnya ke dalam laut. Kini kapal itu berlayar dengan selamat. Kelana kehilangan semua hartanya. Inilah akibat jika kita tidak suka menolong orang lain dan tamak. Akhirnya kita sendiri yang rugi. Sekian, terima kasih.